Latar belakang Nabi Musa AS. Nabi Musa AS merupakan seorang Nabi dan Rasul yang menerima kitab Taurat. Nabi Musa AS dilahirkan di Mesir pada 1392 sebelum Masihi pada masa pemerintahan Raja Fir'aun. Nabi Musa AS diwafatkan di Moab, Syria pada 1272 sebelum Masihi. Nabi Musa wafat pada usia 133 tahun. Nabi Musa diutuskan oleh Allah SWT bagi memimpin Bani Israel ke jalan yang benar. Beliau merupakan anak kepada Imran dan Yaqabat binti Qahat. Pada mulanya, Fir'aun merupakan seorang raja yang adil dan baik. Fir'aun telah memerintah dua kaum, iaitu kaum Bani Israel dan kaum Mesir. Suatu hari Fir'aun telah bermimpi melihat api dari jauh. Istananya terbakar dan dilihat seorang anak lelaki yang kecil datang mengambil mahkotanya. Ahli tafsir mimpi menyatakan bahawa akan lahir seorang anak lelaki dari Bani Israel yang akan menghancurkan kekuasaan Fir'aun. Maka Fir'aun membuat keputusan untuk membunuh semua bayi lelaki dari kaum Bani Israel, dan semenjak itulah Fir'aun telah menjadi seorang raja yang zalim dan kejam. Namun begitu, Allah Subhanahu Wa Taala telah menjaga ibu Nabi Musa daripada diketahui kehamilannya oleh Fir'aun dan pengikutnya. Setelah Nabi Musa AS lahir, baginda dihanyutkan ke sungai dan bako tersebut telah sampai di istana Fir'aun. Nabi Musa AS telah dijumpai oleh isteri Fir'aun yang bernama Asyah binti Muzahim. Pada mulanya, Fir'aun ingin membunuh Nabi Musa AS, tetapi Asyah menghalangnya dan memujuk Fir'aun supaya membenarkannya menjaga Nabi Musa AS. Lama-kelamaan, Fir'aun juga mula menyayangi dan mengasihi Nabi Musa AS. Sewaktu Fir'aun ingin mencium Nabi Musa AS, baginda menarik janggut Fir'aun dan tarikan itu terasa kuat, membuatkan Fir'aun merasakan bahawa Musa ialah orang yang akan menghancurkan kekuasaannya. Fir'aun ingin membunuh Nabi Musa tetapi masih dihalang oleh Asyah, dan Asyah membuat keputusan untuk menunjukkan bahawa Musa ialah seorang bayi yang biasa. Asyah meletakkan kurma dan bara api di hadapan Nabi Musa. Sekiranya Nabi Musa mengambil bara api, maka baginda ialah bayi yang biasa. Ternyata Musa AS mengambil bara api dan memasukkan bara api itu ke dalam mulutnya sehingga menyebabkan lidahnya terbakar. Kerana itulah Nabi Musa tidak dapat bercakap dengan lancar. Suatu hari, Fir'aun inginkan bukti kenabian Nabi Musa ketika Nabi Musa mendakwahinya. Maka Fir'aun ditunjukkan mukjizat Nabi Musa, tetapi Nabi Musa seperti tidak percaya dan menganggap Nabi Musa adalah seorang penyihir. Lalu Fir'aun mencabar Nabi Musa untuk mengadakan satu perlawanan antara Nabi Musa dan penyihir-penyihir. Semasa perlawanan, penyihir-penyihir melontarkan tali-tali, lantas tali tersebut bertukar menjadi ribuan ekor ular. Nabi Musa sedikit bergerak ke belakang kerana terdetik perasaan cemas melihat banyaknya ular-ular. Saat itu Jibril datang dan menenangkan. "Campaklah tongkatmu, sesungguhnya engkau lebih hebat." Lalu Nabi Musa mencampakkannya dan menjemalah seekor ular yang sangat besar. Penyihir-penyihir melihat dengan takjub sekali dan mereka tahu itu bukanlah sihir. Ular itu kemudiannya memakan ular-ular kecil yang lain. Ketika Nabi Musa giat menjalankan aktiviti dakwah, Fir'aun menjadi begitu murka dan menyiksa kaum Bani Israel. Lalu Allah memerintahkan Nabi Musa untuk meninggalkan Mesir. Namun, Fir'aun dan pasukannya terus mengejar mereka hingga pada akhirnya Nabi Musa dan kaumnya terjebak di tepi Laut Merah. Dengan kuasa Allah, Nabi Musa pun memukulkan tongkatnya dan membuatkan Laut Merah terbelah. Jalan itu pun dilalui Nabi Musa dan Bani Israel untuk menyeberangi lautan. Fir'aun dan pasukannya mengikuti mereka dengan melintasi jalan yang sama. Namun setelah Nabi Musa dan kaumnya sampai ke tepi, laut tersebut kembali semula. Fir'aun berserta pasukannya habis tewas tenggelam.
Pengajaran yang diperolehi daripada kisah Nabi Musa AS dan Fir'aun ini ialah kita hendaklah menanamkan sifat tidak sombong dan bongkak dalam diri ini. Hal ini demikian kerana daripada peristiwa Nabi Musa AS dan Fir'aun ini, kita dapat melihat kesombongan Fir'aun sehingga menganggap dirinya Tuhan dan telah menerima azab dan balasan daripada Allah SWT. Tamsanya Fir'aun dan tenteranya telah lemas di lautan, dan ini disebutkan dalam ayat Al-Quran daripada surah Toha ayat 78 hingga 79, di mana Allah berfirman dengan maksudnya, maka Fir'aun dengan bala tenteranya mengejar mereka, lalu mereka ditelan oleh laut yang menenggelamkan mereka, dan Fir'aun telah menyesatkan kaumnya dan tidak memberi petunjuk. Allah menggunakan segala kemewahan, darjat yang tinggi, kesihatan yang baik bukanlah untuk kita bermegah, tetapi sebaliknya untuk kita beribadah dan mendekatkan diri lagi dengan Allah SWT. Oleh yang demikian, sebagai hamba, kita wajarlah taat kepada Allah SWT dan sentiasa rendah hati dengan segala nikmat yang diberikan olehnya agar menjadi seorang hamba yang terbaik di sisi Allah SWT. Wallahu a'lam. Sekian, terima kasih.